Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadil sahabat saya Saudara Arifin selaku pengerusi seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita menghidupkan saki baki Ramadan yang tinggal hanya kurang lebih 1 minggu. Mudah-mudahan Ramadan yang bersama dengan kita ini dapat menyuburkan iman, membentuk kepribadian Muslim, dan kita yakin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu syurga kepada kita dan menutup pintu neraka apabila kita kembali ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara ayat-ayat yang dibaca oleh Al-Fadil Tuan Imam di dalam salat Isya tadi, Allah Subhanahu wa taala membuat satu permisalan dan satu kaedah dengan cara Allah menyebut sepotong ayat yang perlu direnungi oleh manusia. Firman Allah taala, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, sehingga kepada akhirnya. Allah berfirman maksudnya, dan apabila bentis manusia disatukan, yakni apabila seseorang itu berhadapan dengan ajal, mereka meninggal dunia, disunatkan kepada orang yang hidup mengurus dan mengapankan jenazah. Salah satu daripada hikmah yang besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati hendaklah diluruskan badannya dan sunat diikat kakinya, supaya kaki itu wal taffatis saqu bisaq, kaki orang yang mati itu diletak rapat kemudian diikatkan dia. Selain daripada untuk memudahkan pengurusan jenazah,
Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu daripada ibadah di dalam Islam ini mempunyai syiar dan mempunyai pengertian yang tersendiri. Apabila seseorang itu mati, maka kakinya akan diikat di dunia ini. Ditemukan kedua-dua bentisnya lalu diikat. Sebagai gambaran satu pertanyaan daripada Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq. Mereka pasti akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang meninggal dunia ada di antara mereka yang saleh. Mungkin ada di antara mereka yang taleh, yang jahat, yang zalim, yang sangat liar waktu di atas muka bumi Allah. Mungkin boleh kejar. Di kawasan ini dia boleh lari ke Kuala Lumpur. Boleh kejar di Kuala Lumpur, dia duduk di Bangkok. Boleh kejar di Bangkok, dia duduk di Jepun. Kejar di Jepun, dia boleh lari Washington DC. Ini manusia. Apabila mereka dicabut nyawa oleh Allah, adakah manusia ini masih liar? Adakah mereka masih licik? Jawab dia tidak. Kakinya akan diikat. Siapa yang mengikat kaki orang yang mati ini? Sama ada dia orang biasa, dia raja-raja, dia pangkat, dia besar, orang yang hartanya banyak, tetap wal taffatis saqu bisaq. Kakinya akan dipertemu, betisnya akan dipertemu, kedua-duanya diikat. Yang mengikat kaki ini bukan lagi polis, bukan lagi orang yang kejar dia. Kadang-kadang orang kampung, tu imam, tukang mani mayat di kampung, orang mani mayat kadang-kadang kena stroke sebelah tubuh. Berjalan tak berapa betul, boleh ikat kaki dia. Dalam keadaan dia masih ada anak buah, dia masih ada keluarga, dia masih ada sahabat handai, dia masih ada harta, dia masih ada pangkat. Manusia tak akan ke mana-mana. Dia tak mampu berbuat apa-apa, kaki dia diikat. Sebagai satu kiasan yang sangat tajam daripada Allah kepada manusia. Kalau kita berada di dunia ini lagi, belum lagi dibawa ke alam barzakh, belum lagi dibawa ke kubur, kita masih ada anak buah ramai. Kaki sudah diikat. Ke mana kita boleh pergi? Kita tak akan ke mana-mana. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Mereka tetap akan berjalan, sama ada dia mau ataupun tidak mau, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia diikat, bagaimana dengan alam barzakh? Waktu dia duduk dalam kubur, keseorangan, lagi dahsyat. Dunia ni tak boleh lari dah, kerana dicabut nyawa oleh Allah. Apabila manusia dicabut nyawa oleh Allah, mereka tidak ada apa-apa kudrat, tidak ada apa-apa kekuatan. Tidak ada apa-apa kekuatan. Maka di waktu itu kekuatan yang dimiliki oleh manusia, iaitulah amalan yang dibawa ke hari akhirat. Amalan yang dilakukan di dunia, sejauh mana dia taat kepada Allah, sejauh mana dia boleh mengabdikan diri kepada Allah. Dalam bulan Ramadan, dia sempurnakan Ramadan setakat mana? Ibadat haji dia macam mana? Ibadat zakat dia macam mana? Inilah yang memberi kekuatan kepada manusia apabila rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dipindah daripada alam dunia kepada alam akhirat, yang kita panggil sebagai mati. Mati ini perpindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat. Hakikatnya kita hidup, tapi kita tak bercakap sesama manusia. Manusia akan bercakap dengan para malaikat. Manusia akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia akan bercakap di antara roh dengan roh. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut,
ada beberapa hari dalam masa 1 tahun, roh yang telah meninggal dunia, jenazah yang telah meninggal dunia, rohnya akan kembali ke rumah. Antaranya iaitulah kedua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, roh orang yang mati ni balik ke rumah dia. Dia boleh tengok anak cucu dia, dia boleh tengok isteri dia, isteri boleh tengok suami dia. Tetapi mereka tak boleh bercakap. Disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, roh yang balik ke rumahnya, sekiranya didapati anak-anaknya derhaka kepada Allah kerana kecuaian dia untuk mendidik anak-anak, maka dia akan duduk dalam kesedihan. Sekiranya dia melihat anak-anaknya soleh, beramal dengan amalan yang soleh, hasil daripada didikan dia, maka dia bergembira lebih daripada segala yang gembira. Dia balik. Sebab itu tanggungjawab orang yang hidup, sewaktu kita menyambut kedua-dua hari raya, sama ada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, jangan sekali-kali kita lupa kepada orang yang meninggal dunia. Biarlah ada masa kita, ruang kita, paling tidak hari raya kedua, hari raya ketiga, kita mengziarahi kubur ibu bapa kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia. Di hari raya Idul Fitri, walau macam mana kita bergembira anak-anak kita balik, jangan sekali-kali kita lupa zikir dan doa kita kepada orang yang mendahului kita, ibu bapa kita, kerana mereka balik ke rumah kita. Diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala roh ini balik, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin. Boleh buka, tak silap saya, dalam jilid ketiga. Dalam Riyadhus Salihin diceritakan roh ini balik ke rumahnya, mengziarahi orang-orang yang hidup, dan dia akan bergembira sekiranya dia lihat orang yang hidup ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah bagi gambaran sebagai pengajaran kepada orang yang hidup. Kita yang rasa kita masih kuat, kita ada pangkat, kita ada harta benda yang banyak, Allah tunjuk sebelum daripada apa-apa lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada guna harta benda, anak pinak. Yang ada guna iaitulah jiwa raga yang bersih yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni manusia yang mempunyai pahala yang banyak dengan Allah. Ini saja yang menyelamatkan mereka. Apa bukti? Orang yang mati ni siapa saja boleh ikat kaki dia. Ikat kaki dia. Dulu belagak sangat. Orang nak takat dia boleh lari, pulih mari, dia suap duit. Bagi rasuah lepas. Mahkamah dia boleh beli hakim. Macam-macam boleh berlaku atas dunia. Bila Allah cabut nyawa, setara mana kita kuat, macam mana kita hebat. Pak mak pak leh kapung, bukan pulih, pak mak pak leh kadang-kadang tangan tak boleh nak bergerak dah sebelah tukar mani mayat kapung. Di kapung saya ada seorang tak boleh bergerak dah, boleh ikat kaki dia, tak usah bimbang. Boleh ikat. Allah menyebut wal taffatis saqu bisaq, boleh ikat kaki dia. Pengajaran kepada orang yang hidup. Sekarang ini orang lain mati, lepas ni kita mati, nak lari ke mana? Adakah kita boleh mengelak daripada azab Allah? Jawab dia tak boleh. Sebagaimana mayat yang ada di hadapan kita, ikat kaki. Nak tahu ke laut boleh, nak buang dalam parit boleh, nak letak dalam kubur boleh, kita nak solat jenazah pukul berapa, ikut pandang kita. Dia tak boleh kata apa. Kita kata nak solat jenazah malam ni, malam. Kita kata tak boleh malam ni, besok walaupun jenazah ini bila dia mati, jenazah yang soleh, yang baik, dia kalau boleh terus disolatkan jenazah, dihantar ke dalam kubur, kerana dia tidak sabar-sabar nak meninggalkan dunia yang fana. Dia nak masuk kepada nikmat yang baqa, nikmat yang kekal abadi di hari akhirat. Tapi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Orang hantar tengah malam lah masuk kubur. Orang hantar pagi esok lah masuk kubur. Manusia tidak mempunyai apa-apa kekuatan, apa-apa kuasa.
Maka bila berpindah ke alam kubur, alam barzakh, lagi-lagilah dia tidak ada apa-apa kudrat. Macam mana dia nak berhadapan dengan para malaikat Munkar dan Nakir yang sentiasa mengemukakan soalan demi soalan tentang amalan mereka di atas dunia. Kemudian manusia akan dikerahkan ke padang mahsyar. Wa nufiqa fi sur. Apabila ditiup sangkakala oleh malaikat, semua manusia mesti bangun. Mesti bangun daripada kubur. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah memerintah, kita boleh bayangkan atas dunia dia tak boleh nak bergerak dah. Maka sudah tentulah dia akan terpaksa mengikut apa yang diperintah oleh Allah, bukan sebagaimana dunia. Dunia Allah minta mari masjid, kita lari tempat lain. Tak apa. Tak apa. Boleh lari, kita ada kuasa, kita ada apa? Allah minta kita sembahyang, kita tak pergi sembahyang. Allah minta kita dengar majlis ilmu, kita lari tempat lain. Kita bagi alasan demi alasan, kita boleh bergerak. Tapi bila Allah mencabut roh kita, kita tak boleh buat apa-apa. Allah minta kita bangkit daripada kubur, semua manusia akan bangkit daripada kubur tanpa tertinggal walaupun seorang. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, orang Arab, orang Melayu, semua bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya manusia satu demi satu. Tidak ada manusia yang boleh berbohong dengan Allah sebagaimana mereka berbohong di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Allah Subhanahu wa taala tutup mulut manusia. Yakni Allah melarang manusia, Allah memerintah mulut tidak boleh bercakap bohong. Ayat ini bukan Allah tutup manusia tak boleh nak bercakap, tidak. Disebut dalam hadis yang banyak manusia bercakap. Manusia bercakap, tapi dia bercakap berdasarkan kepada amalan dia dunia. Kalau dia semayang, dia akan mengatakan semayang disokong oleh tangannya. Disokong oleh tangan. Tangan mengatakan, ya, saya menghayungkan tangan pergi masjid. Kaki mengatakan, ya, aku melangkah pergi ke masjid. Kalau dia tak datang masjid, maka tangan mengatakan, ya, aku menghayungkan tangan pergi ke lain. Kaki mengatakan, ya, aku melangkah pergi tempat lain. Aku tak pergi masjid. Mulut tidak lagi dapat berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota kita akan menyokong apa yang disebut oleh mulut manusia. Ini adalah peraturan yang Allah buat kepada manusia selepas daripada mati. Lalu manusia dihadap oleh Allah. Kalau mereka berbohong, mereka bercakap, dia pernah berbohong di dunia. Pengakuan yang dibuat ini bukan saja di hadapan orang yang dia tipu. Dia mengaku dia buat zalim, bukan saja di hadapan orang yang dia buat zalim. Kita mengaku di hadapan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Cuba kita bayang dunia ni. Macam tadi Al-Fadil pengerusi sebut, berlaku kih ragu. Kih ragu. Orang tak tahu siapa dia ragu. Sekelip mata dia cabut. Ada yang pakai topeng macam-macam. Dengan motosikal ragut. Ragut beg tangan orang perempuan macam-macam. Buat lari, tak ada siapa tahu. Cuba bayangkan kalau orang tangkap, orang duduk dalam taman kita juga. Nampak mana muka? Tu baru dalam taman. Hari akhirat Allah akan bongkar dia. Ragut dia ni akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Seluruh penduduk daripada zaman Nabi Adam sehingga kepada hari kiamat, semua orang tahu dia ni orang jahat. Dibongkar oleh Allah di hadapan malaikat, dibongkar oleh Allah di hadapan para anbiya, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, kemudian ditayang di hadapan dia balasan, yakni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk api neraka kekal abadi. Sebab itu dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dia minta kepada manusia supaya kita sedar, kita insaf. Apa jua perbuatan yang kita nak buat, ingat kita akan mati. Kita akan mati. Banyak mana duit depan kita.
Kalau duit ini nama dia rasuah, jangan cuba kita ambil. Kalau duit yang ada di hadapan kita ini, duit haram, penyelewengan ke, tipu orang ke, apa benda ke, jangan sekali-kali kita makan. Sebab tak padan kalau kita ambil atas dunia. Mewahlah kita 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita rasuah umur 60 dah, esok lusa nak mati. Besok lusa nak mati. Ada manusia umur 70, gila lagi makan rasuah. Gila lagi tipu orang. Gila lagi menyeleweng. Umur 70 ni besok lusa nak mati. Mati. Satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Inna yawman yu'adilu fihi 50 alfa sana. Satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Kalau kita rasuah, kita menyeleweng atas dunia, masuk neraka sehari tak padan dah. 50,000 tahun dunia. Satu hari. Wal'iyazubillah. Jadi sebab itu, perkara ini kita kena tanam dalam hati kita. Begitu juga kalau kita beribadah kepada Allah, kita bangun siang malam pagi petang, Ramadan ada 10 hari, ada 7 hari lagi. Kalau kita hidupkan waktu malam 7 malam sampai ke subuh, kita masuk syurga Allah satu hari sama dengan 50,000 tahun dunia. Dengan segala kemewahan, dengan segala kesenangan. Bila kita fikir perkara ini, insya-Allah kita ada kekuatan dalaman. Kita akan hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya tidak nak panjangkan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan insya-Allah tazkirah yang kita buat ini kita dapat ganjaran. Ganjaran kerana tazkirah ini antara amalan yang dibuat oleh salafus salih. Zaman Nabi tak apa, tak ada tazkirah banyak pun, cukup dengan baca ayat Qurannya. Sahabat-sahabat dia dengar sikit, dia amal banyak. Amal dia banyak. Zaman kita ni dengar banyak, amal sikit. Sebab itu zaman salafus salih bermula daripada zaman tabi'in, diperkenalkan kaedah tazkirah di pertengahan solat tarawih. Biasanya tazkirah dia mengupas ayat-ayat yang dibaca oleh imam supaya sembahyang kita lebih khusyuk, sembahyang kita lebih dekat dengan Allah, dan paling kurang kita orang Melayu ni kita memahami makna ataupun pengertian secara umum ayat-ayat yang dibaca oleh Al-Fadil Tuan Imam, insya-Allah. Maka saya kira sekadar itulah yang dapat disampaikan tazkirah ringkas pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pada malam ini juga suka saya nak umumkan kutipan dana. Orang yang boleh bagi banyak, bagi banyak. Orang yang boleh bagi sikit, bagi sikit, untuk kesempurnaan Ramadan kita. Dana yang saya pungut iaitulah untuk pembangunan kompleks pendidikan dan dakwah Islamiah Malaysia, di mana kompleks yang saya bina ini untuk tujuan dakwah kepada masyarakat bukan Islam, bukan dakwah untuk orang Islam. Di mana senario pembangunan ini, kami para alim ulama pernah buat satu seminar di Kelantan berkenaan dengan mengapa orang bukan Islam, orang Cina, orang India dalam negara kita ini, mereka tinggal agama mereka dan mereka masuk Kristian. Ini tajuk dia. Orang Buddha, orang Cina yang kaya-kaya ni masuk Kristian. Hak miskin masuk Islam. Masuk Islam, hak miskin kerana dia nak dapat kad daripada perkim. Lepas pada tu apa jaduh atas masjid minta sedekah. Akhir sekali rusak imej Islam. Masuk Islam minta sedekah, masuk minta sedekah. Dengan maaf saya sebut benda ini, boleh bagi kita kena bantu menyumbang, tapi kalau jadi budaya ini pun satu masalah. Yang kaya masuk Kristian. Bila kita kaji dan alhamdulillah kebetulannya saya buat kaji selidik, soal selidik untuk kegunaan tesis PhD saya. Bila saya buat tajuk kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana, itu tajuk tesis saya, tesis PhD. Maka saya pergi temu ramah dengan sami-sami Buddha, dengan orang kaya yang beragama Buddha.
Kurang lebih hampir 40% orang-orang yang kaya raya ini, mereka tinggal agama Buddha, mereka masuk Kristian. Bila kita cek, dia ada dua faktor yang besar dia masuk Kristian. Yang pertamanya faktor orang Islam, orang Melayu sendiri ni memburukkan agama mereka sendiri. Kadang-kadang mufti sendiri cakap, Tok Qadhi bercakap, Islam tak sesuai untuk masyarakat majmuk. Islam tak boleh dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat majmuk. Islam tak sesuai untuk orang Cina. Islam tak sesuai untuk orang Buddha. Kristian tak pernah bercakap. Kristian tak pernah kata Kristian tak sesuai untuk masyarakat majmuk. Yang jadi penyakitnya orang Islam bercakap. Ini dosa yang sangat besar. Saya kira Allah tak akan ampun dosa orang yang bercakap ni. Akhir sekali orang bukan Islam menjauhkan diri dengan Islam. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kerana tidak ada gerakan dakwah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam. Tak ada. Perkim, dia jaga orang yang telah masuk Islam. Dia jaga kebajikan, jaga apa, baguslah. Itu kerja dia. Majlis agama begitu juga. Kalau dia dakwah orang bukan Islam pun, pergi dakwah orang asli. Dakwah orang asli. Orang asli ni sebagaimana kita tahulah. Kita dakwah hari ni, dia mengucap selalu. Bagi berah je. Mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Esok mari Yahudi, dia masuk Yahudi pula. Lusa mari Kristian, dia masuk Kristian pula. Ini perangai orang asli. Pernah saya pergi bersama-sama dalam program bersama orang asli. Dia pula tanya saya. Dia kata, Ustaz masuk Islam berapa kali dia? Dia tanya saya. Sedap dia jawab. Dia kata, saya 3 kali dah masuk Islam. Saya kata, celaka punya asli ni. Dia kata, saya 3 kali masuk Islam, 3 kali mengucap dia. Dia tanya gitu, berapa kali dah masuk Islam? Baguslah, kita kena terus dakwah ni. Tapi saya nak sebut itu yang berlaku. Dakwah kepada orang Cina, hampir tidak ada. Dakwah kepada orang India, hampir tidak ada. Jadi kita buat keputusan, kita orang Islam ini mesti kena memulakan kerja ini. Jadi saya diberi tanggungjawab untuk jadi pengerusi kepada projek ini. Saya buat bangunan yang menelan belanja insya-Allah 3 juta ringgit. Sekarang ini bangunan telah naik 100 kaki kali 120 kaki, 5 tingkat. 5 tingkat. Ada dalam brosur yang saya bawa tu ada gambar dia. Dan telah siap dalam antara 70 hingga 80% dah. Perbelanjaan telah menelan 2 juta ringgit. 2 juta ringgit telah kita belanjakan. Tapi yang agak duka cita sikitnya, derma sumbangan yang kami pungut tidak lebih daripada 600,000. Setakat ni lah, lepas pada ni tak tahulah. Setakat ni tak sampai 600,000. Belanja dah habis 2 juta. Tu kena faham lah. Tapi Alhamdulillah tak lekat hutang. Tak lekat hutang. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Cuma dia membebankan. Terutama sekali saya lah. Membebankan sangat. Jadi hari ni saya bawa supaya bangunan ini siap dalam tempoh yang paling cepat. Kita nak lancarkan kerja-kerja dakwah kepada bukan Islam. Kerja dakwah ini belum lagi kita lancarkan dengan tu. Cuma di segi gemar dia ni bila kita nak buat, Alhamdulillah telah ada dah beberapa orang. Orang Cina ada seorang tu kaya. Dia datang, dia nak masuk Islam atas nama komplek ni. Dia datang. Seorang tu datang ke rumah saya Islamkan dia. Islamkan dia. Kerana dia tahu di sini ada satu kerja untuk mengislamkan orang. Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan ini daripada awal. Telah ada 7 orang dah. 7 orang dah peluk Islam. Masuk Islam atas nama komplek pendidikan dan dakwah Islam yang ini telah ada dah. Alhamdulillah. Saya kira bila siap komplek ini saya akan buat tahfiz. Untuk pelajar-pelajar tahfiz, tapi bidang dia dakwah kepada non-Muslim. Tahfiz, dia ada tahfiz sains, tahfiz saya ni tahfiz, tapi untuk dakwah kepada non-Muslim. Jadi kita akan dedahkan kepada pelajar ni 3 agama. Lain daripada agama Islam. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian. Ini dalam konteks Malaysia. Di samping agama yang asas dia agama Islam. Jadi lepas pada ni dia boleh bercakap apa beza antara Islam dengan Buddha, apa beza Islam dengan Kristian. Orang nak bercakap Buddha, pelajar ni insya-Allah satu masa kita akan hantar ke China, negara China,
Dia akan dapat bahasa Cina dan dia boleh bercakap dalam bahasa Cina. Begitu juga kalau orang nak bercakap dalam agama Hindu, kita akan hantar ke India, dia boleh bercakap bahasa Tamil dan bahasa Urdu. InsyaAllah. Ini cita-cita kita. Dan pusat ini kita akan wujudkan. Di sana ada bangunan IT. Kita akan sebarkan dakwah ini melalui IT. Ada blog dan sebagainya. InsyaAllah kita wujudkan. Orang bukan Islam, kalau dia nak tahu tentang Islam, dia boleh layari laman web. Sekarang ini tak ada. Laman web yang ada sesuai untuk orang Islam. Dia nak tambah maklumat. Tapi orang bukan Islam yang nak tahu Islam supaya terikat, dia punya metodologi. Dia ada cara dia. Dia ada kaedah dia. Dan setakat ini di Malaysia kita ni tidak ada. Yang ada dalam dunia ni di Arab Saudi, di Kuwait. Ini ada. Dan insya-Allah saya akan ambil dia punya silver apa semua sekali daripada Kuwait. Insya-Allah kita akan beroperasi di bangunan ini. Alhamdulillah. Jadi kepada sesiapa yang nak menyumbang, nak wakaf harta, nak menyumbang, nak bayar zakat dan sebagainya, saya amat-amat mengalu-alukan supaya mudah-mudahan insya-Allah bangunan ini siap dalam masa yang paling cepat insya-Allah. Jazakumullah khairal jaza kepada penderma dan kepada orang yang telah menderma. Saya ucap berbanyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekadar itu saja aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.